A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa azwajina wa masyaikhina wa muallimina syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah izinkan kita sama-sama hari ini dapat mengikuti kelas kita seperti biasa yang sepatutnya dijadualkan minggu depan, tapi di atas sebab tugas di sekolah minggu depan, jadi kita awalkan sikit seminggu lah. Itu yang mungkin menyebabkan orang lain punya perancangan pun berubah. So tak ramai tak apa, kita jalan dulu. Nanti yang datang kemudian tu sambungan insyaAllah. Jadi saya minta maaf lah atas kesulitan sebab tugas minggu depan. Baik, kita mulalah ya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina hidayatan bis shawab. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di atas nikmat iman dan Islam, di atas nikmat nafas, pernafasan, kesihatan, kita dapat sama-sama hari ini hadir untuk mengulang kaji pengajian kita ya, pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji, kitab fiqh mazhab Syafi'i. Baik, tajuk kita hari ini ialah azan dan iqamah. Tajuk baru tajuk baru, azan dan iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Azan dan iqamah. Azan merupakan lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu sembahyang fardu dan untuk menyeru orang-orang Islam supaya berkumpul mengerjakannya. Itu maksud atau definisi azan. Ya, iaitu azan ini maksudnya adalah satu lafaz yang khusus. Ya, lafaz yang khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan bahawa masuknya waktu sembahyang fardu yang 5 tu. Ya. Nak seru siapa? Seru orang-orang Islam supaya berkumpul mengerjakannya. Jadi alhamdulillah Allah izinkan kita dapat sama-sama datang ke masjid atau datang ke surau untuk mendirikan salat secara berjamaah selepas beberapa tahun, selepas setahun dua kita diuji oleh Allah, terhalang kita untuk hadir ke masjid atau ke surau. Ya, khususnya pihak lelaki, orang lelaki lah. Jadi alhamdulillah nikmat tu Allah beri balik.
Jadi semoga hikmahnya berlaku yang pandemik ataupun COVID-19 yang Allah Ta'ala turunkan sebelum ini menjadi semangat, membakar semangat kita untuk hadir berjemaah. Selepas diuji langsung tak pergi kan. Sebelum ni Allah izinkan, jadi kita garaplah, kita pulun cover balik yang lepas-lepas kan, insya-Allah. Khususnya orang lelaki lah. Baik, hukum azan ni disunatkan ketika hendak mendirikan sembahyang, sama ada sembahyang tunai atau qada. Ia adalah sunat muakkad 'alal kifayah bagi sesuatu kumpulan, iaitu tuntutan sunat terlaksana walaupun tidak dilakukan oleh semua ahli kumpulan tersebut. Bagi individu pula, ia merupakan sunat aini. Pahala sunat diperoleh apabila dia melakukannya. Yakni azan juga merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam menzahirkan syiar-syiar Islam. Maksud dia tadi, azan ni hukumnya disunatkan, ya. Hukumnya sunat, sama ada kita nak salat fardu, sama ada tunai ataupun qada, boleh. Ya. Hukumnya sunat muakkad 'alal kifayah, iaitu tuntutan sunat dia terlaksana walaupun tidak dilakukan oleh semua ahli kumpulan tersebut. Seorang ajalah, tak payah ramai-ramai semua nak azan. Okey, kalau individu pula dia boleh juga melaungkan azan, membacakan lafaz azan atau melaungkan azan. Apabila dia melakukan, hukumnya juga adalah dapat pahala sunat. Dan banyak lagi sebenarnya lafaz azan ni. Kenapa lafaz azan ni juga adalah suatu perkara yang penting dalam menzahirkan syiar Islam. Ada lagi, banyak lagi yang kita boleh melaungkan azan ini. Di antaranya ketika kebakaran, kan? Kebakaran rumah, kemudian ribut taufan, banyak sebenarnya. Yang paling clever kalau kat asrama tu apa? Azan kat telinga kena rasuk tu kan. Dia kena histeria tu kan. Azan kan dia menjerit dia, kan? Itu di antaranya lah. Dia apa, nak cari masuk hutan, cari anak hilang, budak hilang, kena sorok ke apa, kita tak nampak kan, benda gaib tak nampak. Kita tak nampak. Bila kita azan, insya-Allah Allah tunjukkan, buka hijabnya. Lagi apa? Melahirkan anak kan, anak lahir, dia azankan di telinganya. Lagi apa? Azan dan iqamah. Ada dua. Lagi apa? Banyak lagi sebenarnya. Sebab pernah lah berlaku masa pengalaman lah kan, masa kecil-kecil dulu rumah atuk saya terbakar. Rumah kampung kan, rumah kampung. Jadi dia antara wayar kabel elektrik antara rumah ke rumah kan bersambung-sambung. Jadi rumah pertama dah terbakar, rumah kayu besar kan, rumah pertama dah terbakar, rumah kedua dah terbakar. Nak pergi ke rumah ketiga, rumah atuk saya. Nak pergi ke rumah atuk saya, dia punya tu laju sangat. Melalui kabel elektrik tu laju sangat laju. Kali pak saudara saya kan, atuk saya azan, terputus terus kabel yang sedang berjalan, nak berjalan ke rumah sebelah. Masa tu tengah azan kat luar rumah lah, dah terbakar sebelah tu, dia dah keluar, dah tak duduk dalam rumah dah. Terbakar, putus terus kabel sambungan antara rumah sebelah ke rumah sebelah. Kan dia tiang, ni zaman dahulu kala kan. Rumah dekat Kuala Kubur tu dia atas bukit kan, atas bukit. Jadi dia memang angin kuat lah, sejuk. Tapi masa tu pukul berapa ya, saya rasa semua orang tengah tidur kot. Saya pun tak ingat sangat dah. Jadi keadaan dia tu sangat laju, dia punya kelajuan dia punya api tu merebak sangat laju.
Wal'ayazubillah, minta dah dijauhkan Allah benda macam ni kan. Azan putus. Putus terus. Putus, alhamdulillah selamat. Sebab tak sempat, dah 2 biji dah habis. 2 biji rumah dah habis, tinggal rumah yang ketiga. Tak silap saya lah, rumah yang ketiga ke yang 4, rumah atuk saya. Allahu Akbar. Sangat menakutkan. Okey, nak kita cerita. Okey. Apakah dalil yang disyariatkan? Iaitu dalil disyariatkan azan berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil Al-Quran firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Apabila kamu diseru untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka bersegeralah mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Jadi kata apa? Apabila kamu diseru, diseru tu azan itulah. Bila kamu diseru tu, nudiya lis-salah tu, bila kamu diseru untuk mendirikan sembahyang, maka bersegeralah mengingati Allah. Walaupun dalam ni cerita tentang pada hari Jumaat kan. Cerita tentang pada hari Jumaat ni hukumnya haram bagi lelaki yang menjual beli ketika solat Jumaat, ketika melaksanakan, orang sedang melaksanakan solat Jumaat. Jadi kita faham kadang-kadang kat luar-luar masjid, luar surau, orang niaga apa semua kan, bila dah azan je kena tinggal. Sebab tu kena, kalau katalah nak letak isteri ke anak perempuan ke pembantu ke perempuan, boleh, tak ada masalah. Tapi tak boleh berjual beli dengan lelaki. Maksudnya kalau kata yang makan tu lelaki, sedangkan dah nak sembahyang Jumaat dah nak mula khutbah dah, yang perempuan tadi pun tak boleh berjual beli dengan pelanggan lelaki tersebut. Haram hukum dia. Sebab bukan yang menjual sahaja lelaki, yang membeli pun tak boleh lelaki, walaupun yang menjual itu adalah perempuan. Sabit semula. Ada. Betul. Baik. Kalau macam kalau kata dulu macam kita, kalau sekarang kita ada mikrofon, tak ada masalah kan. Kita ada mikrofon, tak ada masalah. Azan dekat mic semua orang boleh dengar. Kalau tak ada mikrofon, ataupun macam mana kita nak bagi tahu, katalah ruang tempat kita ni, katalah kita lantik seorang ni, suara dia memang kuat, mikrofon tak ada, dia boleh azan 4 penjuru lah. Dia boleh azan sebelah sana, azan sebelah sana, azan sebelah sana, azan sebelah sana, utara, selatan, apa semua, timur, barat, semua dia azan. Dia buat 4 penjuru. Kalau tak ada pembesar suara lah, ya. Sekarang ni macam-macam. Kalau tak ada elektrik, tak ada masalah. Kita ada apa, portable ke, atau portable speaker apa, ataupun zaman-zaman dulu kalau bawa anak-anak pelajar ni pergi ke rombongan lawatan, kita pakai apa tu, Healer dah lama dah tak dah 2 tahun tak bawa budak-budak pergi berjalan lawatan pelajar, sebab pandemik lah, macam mana kan. Okey. Baik, dalil as-sunnah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Apabila tiba waktu sembahyang, maka salah seorang daripada kamu hendaklah melaungkan azan, dan orang yang paling tua di kalangan kamu hendaklah menjadi imam kepada kamu. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ini di antara dalil Al-Quran dan hadis lah, ya, berkaitan tentang azan. Baik, bilakah permulaan disyariatkan azan? Azan telah disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Di hadis Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, katanya ketika orang-orang Islam datang ke Madinah, mereka berkumpul dan menunggu untuk mengerjakan sembahyang. Ketika itu tidak ada orang yang menyeru atau melaungkan azan untuk menunaikannya.
Jadi pada suatu hari mereka berbincang mengenainya. Berkata sebahagian dari mereka, gunakanlah loceng seperti loceng orang Nasrani. Sebahagian yang lain kata, gunakanlah ceropong seperti tanduk yang digunakan oleh orang Yahudi. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, mengapa kamu tidak menyuruh seseorang bangun menyeru untuk menyeru sembahyang? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bilal, bangun dan serulah untuk sembahyang. Itu yang mula-mula macam mana azan itu disyariatkan. Satu lagi, kalau kata ya Allah, dekat tempat duduk saya tu, rumah saya tu, pagi-pagi dia sebelum subuh dengan dekat nak maghrib, ten 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 ten, Allahu akbar, kacau jiwa betul. Tak itulah pasal masyarakat majmuk kan, tapi rasa macam Allah. Itulah kan. Kena pula kalau ada sebelah-sebelah campur dengan bau dia sekali kan. Jadi maknanya itulah sebab dia pun dengan cara dia lah kan, kita kena hormati. Macam mana kita kena hormati, tak boleh menghina kan. Dia dengan cara dia, kita Islam syariatkan begini, kita kena ikut. Jadi sebab tu bila para sahabat bagi cadangan, gunalah begini, seperti orang Nasrani, Rasulullah tak setuju kan. Dia kata ikutlah cara seperti guna ceropong yang ceropong tanduk tu kan, yang kecil besar ujung dia tu kan. Itu seperti orang Yahudi pula. Jadi Rasulullah kata, Sayyidina Umar berkata, dia bagi idea lah, kita serulah seorang bangun dan menyeru untuk orang awam yang lain tu, masyarakat sekeliling tu, untuk mendirikan salat. Kemudian Rasulullah lantik siapa? Sayyidina Bilal. Baik, kita tengok apakah lafaz azan. Semua orang tahulah kan lafaz azan kan, tapi tak apa, kita baca je. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi Allahu akbar tu 4 kali lah. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia Allahu akbar, Allahu akbar sekali, Allahu akbar, Allahu akbar dua kali ulanglah. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Depan tu ha pedas tu, yang di hujung tu ta marbutah tu, bila diwakafkan jadi ha besar tu, ha simpul ya. Hayya 'alal falah, yang hujung tu pula falah, ha dia ha pedas, nipis je. Hayya 'alal falah, ini depan belakang samalah. Hayya tu mari, dia serti dengan ta'al jadi hayya 'alal falah, ha dekat hujung nipis. Allahu akbar, Allahu akbar sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, nanti kita tengok maksud dia insya-Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tadi 4 kali kan? Allahu akbar, Allahu akbar 2, Allahu akbar, Allahu akbar 4. Kalau kita bagikan pasangan dia, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi itu sebenarnya 4 kali lah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah 2 kali. Hayya 'alas salah, marilah bersembahyang 2 kali. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan 2 kali. Kemudian Allah Maha Besar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Maha Besar 2 kali. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Baik, dalam ni kita tengok ada tak bagi doa sekali. Kalau tak ada kan kita baca jugalah. Oh ada.
Baik, dan ditambah pada azan waktu subuh, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Namanya pun menyeru kan? Seru. Memang waktu subuh tu waktu bila? Tidur. Jadi nak kejut orang, dia panggil. Sebab tu kadang kalau kita tengok dekat masjid atau surau, subuh dia lambatkan sedikit, nak bagi ruang untuk orang hadir ke masjid atau ke surau berjemaah. Ya. Sebab itulah loceng dah, ada 2-3 loceng dah. Ya, nak bangun subuh ni, sebenarnya loceng tu tak boleh nak gerakkan pun. Loceng tu gergang-gergung letak kat telinga satu, letak dekat kalau 3 telefon, 3 campur dengan jam bulat, jam panjang, jam lonjong, sampai dah habis bateri dah jam tu memanggil kita, kejut kita bangun, tapi tidak ada kuasa langsung pun nak membolehkan kita bangun sebenarnya. Jam loceng tu tak boleh nak kejut pun kita sebenarnya. Jadi sebelum kita tidur setiap hari sebenarnya, kalau kita minta awal-awal sebulan sekali, kita minta dengan Allah seminggu sekali, tak jalan. Bukan tak jalan, maksudnya kita kena minta hari-hari. Hari-hari kita kena minta dengan Allah. Sebab kita minta, Allah bagi. Tapi kalau kita minta seminggu sekali, sekali tu je lah kita bangun. Larat. Dia sebenarnya dia punya nak push kita untuk bangun tu. Kan? Dia sebab situasi dia berbeza. Bila kita bangun tidur, ngantuk, beratnya mata, ya Allah tak larat. Sebut nama Allah tu, ya Allah tak larat. Memang tak larat, pasal berat betul. Ialah setan duduk kata kan, berat setan kan. Salahkan setan juga. Kan? Minta dengan Allah. Jadi sebelum tidur, tak payahlah ikut ketuk-ketuk bantal tu, tak payahlah. Saya dah cuba banyak kali, tak jadi ketuk bantal tu kan. Daripada zaman kecil kita ketuk bantal jadi. Kita minta dengan Allah je, ya Allah, izinkan aku bangun solat esok, ya Allah. Tambah sikit, ya Allah, izinkan aku tahajud esok, ya Allah. Bagi aku kekuatan, sebab taufik dan hidayah. Hidayah tu Allah bagi dah. Taufik tak ada, kekuatan tu yang nak push kita bangun tu tak ada. Jadi kita minta dengan siapa? Dengan Allah lah. Sebelum tidur, ya Allah, bagilah aku kekuatan. Bila kekuatan yang Allah beri tu datang, buka mata, semangat dia lain macam. Test malam tu tak minta, esok tak larat bangkit. Sebab tu kita sebelum tidur kan, kita baca doa macam mana? Allahumma barik lana. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Kan? Tu pun duk gaduh. Amut tu ahya lah. Ahya wa amut lah. La ilaha illallah. Yang dia kata, adik tadika ahya wa amut. Yang seorang ni kata, tak, dia tadika amut tu wa ahya. Allahu akbar. Kita betulkan je lah. Tak payah kata siapa salah. Kan? Allahumma bismika amutu wa ahya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Boleh berlaku. Boleh je kan. Sebenarnya maksud dia pun dengan nama Allah. Dengan nama Allah, apa dia? Bismikallahumma ahya wa amut. Allah hidupkan kita selepas yang apa dia? Ahya tu, ahya hidup, maut, maut tu mati. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Maknanya memang kita matilah tengah tidur tu. Kita mati sekejap, tapi ikutlah Allah nak hidupkan tidak esok. Kan? Jadi sebelum kita tidur tu, kita istighfar. Kita baca istighfar 3 kali, selawat, baca doa tidur. Jangan lupa baca surah Al-Ikhlas, ataupun baca 4 kul atau 3 kul. Baca surah Al-Fatihah, hembuskan tangan, sapulah seluruh badan melainkan kemaluan dan tapak kaki. Itu di antara juga doa-doa kita minta dengan Allah supaya lindung kita daripada sihir dan sebagainya. Sebab kadang-kadang orang nak hantar sihir, wal a'yazubillah min dzalik, melalui ketika waktu kita
tidur, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang bukan bagi kat kita, bagi kat orang lain, tapi tempiah ke kita pun ada pernah berlaku, ya. Ini pengalaman orang lah, pengalaman. Jadi sebenarnya kita kena tahu jugalah perkara tersebut, kan. Okey. Jadi kita minta doa dengan Allah. Jadi kita doa dengan Allah. Kalau malam tu confirm Allah Ta'ala tak bagi kita bangun dah, itu hak Allah lah. Allah nak hidupkan kita ke, Allah nak matikan kita, itu hak Allah. Tak nak marah lah. Jadi bila kita bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur balik dengan Allah. Kita bersyukur dengan Allah sebab apa? Sebab dah hidupkan kita selepas Allah mematikan kita. Ba'da, selepas. Kan? Amatana, mematikan kita. Dia na tu kami. Kan? Kita doa. Kita dah tidur, kita dengan nama Allah kita tidur. Kita bangun, Allah izinkan kita hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baik. Jadi maknanya nak bangun tu pun kita minta dengan Allah, ya Allah, kejutkanlah aku ya Allah nak bangun tahajud esok. Kejutkanlah aku ya Allah nak bangun subuh awal. Kita minta masa bila? Masa kita nak doa isyak tu kita dah minta, nak sebelum tidur tu kita minta lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi bila kita baca as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, kita baca lafaz ini disebut selepas menyebut hayya 'alal falah. Yang kedua tadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua kali asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Dua kali, kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Azan subuh, azan untuk salat subuh. Sesungguhnya lafaz azan ini telah sabit dengan hadis-hadis sahih di sisi Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Baik, kita baca sekali lagi syarat-syarat sah azan. Ni baru kita nak cerita apakah syarat sah azan. Yang pertamanya Islam. Yang pertama, orang yang azan itu mestilah orang Islam. Tidak sah azan oleh orang-orang kafir kerana mereka tidak ada kelayakan untuk melakukan ibadah. Jadi bila mereka layak? Setelah mereka masuk Islam, mengucapkan syahadah. Baik, yang keduanya mumayyiz. Mumayyiz tidak sah azan oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz. Kerana mereka tidak ada kelayakan untuk melakukan ibadah dan juga tidak boleh memastikan waktu sembahyang dengan betul. Okey. Dia tak kata baligh. Dia kata mumayyiz. Mumayyiz ni dia boleh membezakan antara buruk dan baik. Okey. Sempurna mumayyiz ini lebih kurang umurnya kanak-kanak lelaki tersebut 7 tahun, lebih kurang macam itulah. 7 tahun tu dia dah mumayyiz. Tapi kadang-kadang ada anak 6 tahun pun dah mumayyiz. Dia ikut kepada kehidupan, suasana kehidupan keluarga, bi'ah, suasana dia, sekeliling dia. Dia itulah kadang-kadang kita tengok ada yang budak umur 12 tahun pun tak matang-matang, tak faham-faham kan, macam kanak-kanak. Suasana kehidupan dia macam mana, tengok jugalah. Ni saya sebut ni kanak-kanak normal lah. Baik. Jadi umur yang 7 tahun tu dia belum baligh, tapi dia dah mumayyiz. Kerana apa? Sebab kanak-kanak yang belum mumayyiz ni dia tak layak untuk melakukan ibadah. Tapi anak 7 tahun kita dah kena suruh solat. Dia biasanya mungkin dia budak umur 4 tahun, 3 tahun, dia tak faham lagi. Dia tak faham lagi. Baik, kemudian lelaki. Tadi tanya perempuan boleh azan ke tidak?
Sekejap ya, kita ada masuk nanti cerita dia. Ada masuk cerita dia. Okey. Lelaki, jadi tidak sah azan seorang perempuan untuk jemaah lelaki. Sebagaimana tidak sah dia menjadi imam kepada kaum lelaki. Jadi walau macam mana pun, kalau di antara perempuan dengan perempuan pun tidak disunatkan perempuan azan. Dia tak sunat, tetapi dia mendapat pahala zikir. Gitu. Dia hukum, dia kita kata cerita hukum lah. Sunat, dia tak wajib kan? Sunat lelaki yang azan. Jadi perempuan tak sunat azan, dan perempuan tidak sunat azan di kalangan orang perempuan. Dan perempuan tidak boleh, tidak dibenarkan untuk azan di kalangan orang lelaki. Sama macam orang perempuan tak boleh mengimamkan orang lelaki. Jadi perempuan tidak sahlah azan dia. Rasa-rasanya lah kalau perempuan azan kat masjid. Biasa kan kalau Zuhur semayang tu sebaris pun tak penuh. Hari tu perempuan yang azan, memang nak kiamat. Sampai keluar penuh. Sedap pula yang azan tu. Tengok-tengok perempuan mendayu-dayu. Tu di antara lah. Okey. Kita nak kata suara bukannya aurat. Suara perempuan bukannya aurat. Kalau aurat saya tak boleh cakap. Kita tak boleh nak ceramah kalau perempuan suara dia aurat. Aurat ni adalah satu benda yang ditutup. Tapi suara perempuan boleh mendatangkan fitnah. Boleh mendatangkan fitnah. Sebab tu orang kata, kau ni macam abang-abang lah. Saya dululah, sampai orang kata apa, adik-adik sepupu saya kata apa, weh, Angah pun boleh kahwin, dia kata. Sebab kita macam abang-abang. Orang kata macam abang-abang, garang no, kan, ganas sangat, kan. Tapi bila dengan suami, pada orang tengok kita dengan suami macam mana. Jadi begitulah kita sebenarnya. Kita dengan, bukan kita abang-abang, maksudnya dengan lelaki, tegaskan suara. Tegaskan suara dengan lelaki yang bukan mahram kita. Tapi bila kahwin dengan suami, lembutlah selembut-lembutnya, manjalah semanja-manjanya. Jangan pula kita dengan lelaki yang bukan suami, abang, contoh abang sengau gitu kan. Dengan suami bang, jangan. Dengan suami tu sebutlah sebaik-baik bahasa, panggillah semanja-manja bahasa. Ustazah, saya dah 20 tahun kahwin, ini tahun pertama saya balik-balik surau je, saya terus panggil abang. Apa tu, buang terbiat ke apa orang lelaki kata. Tak apa, bukan buang terbiat bang, baru dapat ilmu je kat bang. Kalau kata boleh panggil yang, panggillah yang. Kalau tak nak panggil anja, taklah kan, tak kisahlah kan. Geli pula aku, kata lelaki dia kan. Suami dia kata geli pula aku. Kita panggillah yang, panggillah darling. Kita katalah, kata orang selama 20 tahun kahwin dengan suami, 10 tahun ataupun 15 tahun suami panggil kita nama, kita panggil suami kita abang, kan? Ataupun you. Dia segan, geli lah panggil abang. Dia kata la ilaha illallah, dengan suami dia kata geli. Panggil yang dia dia kalau dia panggil mama, ibu kan, dia panggil untuk mengajar anak, tak ada masalah. Tapi elakkan. Maksudnya kalau kata dia panggil dah bila dapat anak je tu panggil, ibu mesti tolong ayah kejap, elakkan, jangan. Ya. Sebab dekat situ pun dia feeling dia lain. Dengan suami kan, janganlah panggil gelor-gelor macam itu, jangan. Untuk
Okey, panggilkan ayah kejap. It's okay, tak ada masalah. Kita tukar, apa saja kita gelaran untuk anak. Kan? Jangan tekan anak dia pula, ayang, ayang dia panggilnya maknya kan. Panggil mama ayang pula. Ayah panggil ayang boleh? Dah kata gitu pula. Tak, maksudnya kita tengok suasana. Setakat ni anak-anak saya tak adalah panggil saya ayang. Suasana, tengok. Kan? Boleh ke panggil ayang depan orang lain? Depan adik-beradik? Malulah. Tak apa. Kadang-kadang sebagai satu dakwah. Salam suami, cium pipi suami depan keluarga, tak ada masalah. Kau janganlah cium mulut. Cium mulut janganlah. La ilaha illallah. Walaupun dah kahwin, itulah kadang-kadang kita kena tahu. Walaupun dah berkahwin, tak boleh tunjukkan kemesraan lebih-lebih depan orang awam. Memang tak boleh. Adabnya begitu, memang tak boleh. Sebab apa? Sebab boleh mendatangkan keinginan ataupun kepada orang-orang yang belum berkahwin. Itu di antara keburukan dia. Tapi hukum dia pun tak boleh. Ya. Jadi boleh ke nak salam suami, cium pipi suami? Itu tak ada masalah. Sekadarnya tak ada masalah. Untuk sebagai contoh pada anak-anak, contoh pada keluarga. Sebab kenapa saya kata contoh? Sebab ada setengah-setengah suami isteri, tidak semua. Suami nak pergi kerja, abang pergi dulu. Okey. Tak tengok kat pintu, tak rambai, tak salam, tak peluk. Peluk lah masa tahu tulas. Kan? Itulah. Bila cakap benda ni, Allah uji kat last tu, memang tak peluk. Sebab salahkan COVID je lah. Macam mana? Kan? Jadi peluang ambil sementara masih ada. Sebab dengan peluk suami itu boleh menambahkan kasih sayang. Pakar motivasi kata boleh menambahkan umur. Bukan menambahkan umur, maksud dia menambah umur dari segi maksud apa? Bila jiwa tu gembira, seronok, penyakit tak datang. Tekanan darah tinggi tengah naik tu turun balik tu, normal balik, insya-Allah. Kan? Sebab dengan kasih sayang, insya-Allah. Jadi dah jauh situ begini ni. Jadi cerita pasal apa? Pasal panggil suami lembut-lembut. Kan? Sebab tu kenapa perempuan ni suara dia adalah fitnah. Suara dia fitnah. Sebab tu tidak boleh bercakap lemah lembut, bercakap mendayu-dayu dengan lelaki yang bukan mahram dia. Baik. Melafazkan kalimah-kalimah azan dengan tertib kerana mengikut apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kerana melafazkan lafaz azan secara tidak tertib boleh dianggap mempermainkan ibadah azan dan boleh mencacatkan seruan azan ketika dilaungkan. Jadi kena baca pun azan. Sebab tu kalau kata Bilal-Bilal yang dilantik di masjid atau di surau, kena cek juga tajwid dia, kena cek juga bacaan dia, ilmu yang dia ada. Sebab contoh hayya 'alal falah, itu pun huruf ha dekat hujung. Kalau dia salah baca falah, dia pergi falah, ha bukan kejayaan, bukan bermaksud kejayaan, dia berubah maksud terus, atau tidak ada makna. Baik. Jadi kena jaga jugalah lafaz azan tersebut, bacanya dengan tertib dan juga tartil, berturut-turut antara kalimah-kalimahnya. Ini bermakna tidak boleh terpisah lama antara satu kalimah dengan kalimah berikutnya. Dia kena mualat lah, terus sambung, tak boleh stop lama, santai-santai, tak. Meninggikan suara sekiranya azan tersebut untuk jamaah. Sekiranya untuk individu, maka sunat ditinggikan suara di masjid yang tidak ada jemaah di dalamnya, dan direndahkan suara ketika azan tersebut dalam masjid yang ada jemaah, agar mereka yang mendengarnya tidak menyangka bahawa telah masuk waktu sembahyang yang berikutnya.
Ni nak ceritakan kalau orang yang datang-datang ke masjid atau ke surau atau R&R ke, dia datang berjamaah ramai-ramai, dia azan kuat. Okey. Dia boleh tinggikan suara dia untuk jemaah yang ada, yang hadir. Tapi kalau dia datang seorang-seorang, nak sembahyang seorang-seorang dekat masjid atau R&R atau surau, dia datang. Ni kat rumah cerita tak ada masalah. Ini cerita kalau kat luar. Dia seorang-seorang duk azan kuat-kuat. Pastikan nak azan kuat-kuat dalam tu tak ada orang. Dalam masjid atau surau tersebut tidak ada orang, dia nak azan. Kalau ada orang lain, dia kena perlahankan suara dia. Kalau dia kuat juga, nanti orang yang lain kata apa? Semayang apa pula ni? Masuk waktu dah ke? Asar. Dah masuk waktu maghrib ke? Contoh. Jadi supaya orang lain tidak menyangka dah masuk waktu, dan seterusnya lah. Baik. Jadi Al-Bukhari telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah berkata kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya aku melihat kamu suka mengembala kambing dan suka pada kawasan padang belantara, iaitu tempat yang jauh. Oleh itu bila kamu berada di tempat pemeliharaan kambing atau di padang pasir yang luas, maka laungkanlah azan untuk sembahyang. Angkatlah suara kamu ketika seruan tersebut. Sesungguhnya jin dan manusia dan segala benda yang mendengar sesayup suara orang yang azan akan menjadi saksi kepadanya pada hari kiamat. Ini nak ceritakan bahawa Rasulullah sunat dah hukum dia melaungkan azan dengan kuat. Manakala bagi jemaah perempuan, mereka tidak sunat. Tadi jawapan tadi semula kan? Mereka tidak sunat melakukan azan kerana dibimbangi berlaku fitnah. Kerana apa? Kerana suara perempuan tu kan sedap. Tak sedap macam mana pun sedap. Kita perempuan dengar, Allah, tak payah nyanyi dah. Kau nyanyi sedap dah. Kalau kau tak nyanyi lagi sedap. Kalau dia dengar memang kecil hati kan. Jangan cakap macam tu. Tapi nak cerita tak sedap pun suara dia. Tapi kalau orang lelaki dengar tetap sedap. Tetap sedap, tetap merdu. Kan? Mereka hanya disunatkan iqamah untuk menyadarkan mereka yang hadir supaya bangkit bagi mendirikan sembahyang. Kerana pada iqamah tidak ditinggikan suara seperti azan. Jadi kalau batu dah kata, kalau dia baca perlahan sekalipun di kalangan wanita sahaja boleh, tapi dapat pahala zikir lah, tidak disunatkan hukum. Okey, yang ketujuh, masuk waktu. Sabda Rasulullah SAW, syarat sah azan ni yang ketujuh, apabila tiba waktu sembahyang maka azanlah salah seorang daripada kamu. Jadi sembahyang tidak berlaku kecuali dengan masuk waktu, dan azan dilaungkan untuk mengumumkan masuknya waktu azan, waktu salat. Oleh itu ulama bersepakat mengatakan tidak sah azan sebelum masuk waktunya kecuali pada sembahyang subuh. Ia harus diazankan pada separuh malam sebagaimana yang akan dinyatakan dalam tajuk-tajuk sunat azan. Zuhur azan sekali je. Zuhur ini tak cerita pasal yang solat Jumaat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Tapi subuh disunatkan azan sebelum masuk waktu. Kalau yang Jumaat memang dah masuk waktu, dia azan 2 kali tu kan. Ini ceritanya kalau subuh boleh azan sebelum masuk waktu. Waktu bila? Waktu biasanya orang akan azan waktu imsak tu. Kadang waktu imsak ataupun dalam pukul 5. Kalau macam di kampung saya dulu, di Kelang, kampung saya, di azan masjid tu, kita katalah azan pukul 6, dalam pukul 5.30 tu dia dah azan. Tu mengejutkan orang lah. Mengejutkan. Kalau Ramadan, dengar azan yang pertama kelang kabut, dah azan betul ke dah subuh ke? Kelang kabut, pasal nak sahur kan. Kalau tak menangis kawan, kena gastrik. Ya, azan yang pertama tu sangat dia peka kan. Takut tak sempat sahur. Tapi Alhamdulillah masih ada lagi lah surau dan masjid yang
yang buat azan 2 kali. Okey. Kita ambil sikit sunat-sunat azan. Syarat sah dia, itu syarat sah dia masuk waktu tu. Tadi mulalah. Sebab kadang-kadang setting apa? Setting jam apa semua. Sebab dia syarat sah azan tersebut adalah masuk waktu solat. Jadi dia kalau kata dia dah terazan awal tadi, dia kena azan semula lah untuk masuk waktu. Sunat hukum dia untuk azan tersebut. Tapi azan yang tadi tu tidak sah. Kalau dah azan lagi sekali, azan lah, tak ada masalah. Jadi kalau ada orang dengar dia azan, kena bagi tahu lah. Kena bagi tahu. Okey, contoh subuh lah. Kita bekerja, naik van kilang. Contoh lah kan, kita naik bas, nak kejar trip dan sebagainya. Tak payah tunggu habis azan, solat terus. Solat dah tahu. Yalah, kadang-kadang di surau atau di masjid lambat. Dia lambat sikit. Kan tunggu bila nak pasang mic, nak buka pintu, hari tu terlambat sikit. Jadi kita nak tunggu dia lambat. TV dah azan, ataupun kita tengok jam dah masuk waktu. Terror sikit tengok tengok langit. Okeylah, senang cakapnya, waktu dah masuk, kita boleh salat terus, tak payah tunggu azan kat surau atau masjid yang sebab kadang-kadang lambat. Ataupun diorang dah azan, kita dah diorang katalah azan ikut macam biasa juga di surau atau masjid. Azan, lepas tu kita ni contoh kalau azan subuh yang lambat, macam sekarang katalah macam bulan lepas 6.20 6 suku lewat, kita nak kena naik bas ni, nak pergi kerja dan sebagainya kan. Kita duduk standby sia-sia, masuk waktu je solat terus, walaupun azan tu tak habis lagi. Walaupun maksudnya azan di surau macam sedang dilaungkan. Kita teruskan solat, kita harus selesaikan. Sebab jangan sampai tak solat atau qada sebab nak kejar naik bas dan sebagainya. Kita boleh uruskan sebaiknya, kita uruskan, insya-Allah. Baik. Dia kata tadi, tidak, ulama bersepakat mengatakan tidak sah azan sebelum masuk waktu. Ini kita kembali balik kepada tajuk tadi, syarat sah azan. Baik. Jadi sunat-sunat azan. Banyak ni sunat-sunat azan, takut tak sempat habis. Dia kalau tengah-tengah tak best sangat. Dia sedapnya kalau kita baca tajuk. Kita ambil sikit lah ya sunat-sunat azan, insyaAllah. Banyaklah apa sunat azan ni. Okeylah, kita ambil sikit. Sunat-sunat azan adalah seperti berikut. Yang pertama, orang yang azan berada dalam keadaan menghadap mukanya ke kiblat, kerana kiblat merupakan arah yang paling mulia sebagaimana yang dinakalkan daripada ulama salaf dan khalaf. Apa dia ulama salaf? Salaf ialah 300 tahun selepas wafatnya Nabi. Yang khalaf ni 300 tahun selepas salaf. Baik. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Oleh itu makruh azan orang yang sedang berhadas, manakala orang yang berjunub lebih makruh melaungkan azan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tak suka mengingati dan menyebut Allah Azza wa Jalla melainkan dalam keadaan